Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam ni dia kena semua sudu. Dan selain daripada Islam ni, selain daripada agama Islam ni, merupakan agama yang kebanyakan mereka ni tidak berpuas hati dengan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri ilmika wa ab'idna an-nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين. أما بعد, InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpah nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur surah At-Taghabun, iaitu yang membawa makna hari yang menampakkan kerugian, hari yang menampakkan kepada manusia itu hari yang terlalu amat rugi bagi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah yang ke-64, ayatnya ada 18 ayat. Kita akan lihat tadabbur makna. Kita lihat surah At-Taghabun ini, perkataan At-Taghabun berada pada ayat yang ke-9, maka diambil nama At-Taghabun ni dalam ayat yang ke-9 tu ada disebut Zalika yaumut taghabun. Jadi surah At-Taghabun ni diambil sempena Zalika yaumut taghabun, ayat yang ke-9. Surah At-Taghabun. Tuan-tuan semua, surah-surah ni sebanyak 114 surah ni kita kena selalu lihat dan selalu peka, selalu memerhati, kalau boleh kita hafal surah-surah, nama-nama surah. Sebab kebelakangan ni banyak surah-surah yang telah direka yang diletak nama padahal tidak ada surah tu. Ni apa ni, rancangan Yahudi, musuh-musuh Islam merancang untuk nak merosakkan kita umat Islam.
setiap sudut kita ni diserang. Orang Islam ni dia kena semua sudut. Dan selain daripada Islam ni, selain daripada agama Islam ni, merupakan agama yang kebanyakan mereka ni tidak berpuas hati dengan Islam. Tidak berpuas hati dengan Islam. Jadi kita kena berhati-hati. Dalam tafsir-tafsir yang kita nak beli pun ada tafsir-tafsir yang dirosakkan makna-makna. Jadi kena berhati-hatilah. Kalau kita nak beli tafsir-tafsir itu, kena tengok ada kelulusan daripada JAKIM dan sebagainya lah, yang pihak berautoriti. Baik tuan-tuan semua, surah At-Taghabun ada 18 ayat. InsyaAllah kita tadabbur, dan pada pagi ini pastinya tidak akan selesai dah 18 ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ambil ayat yang pertama dulu. Selepas daripada basmalah sebagai amalan sunat, sunat kita baca di awal-awal surah merupakan sunat. Cuma dalam surah Al-Fatihah itu menjadi satu ayat daripada surah Al-Fatihah, basmalah, bismillah. Bismillah, bermula dari bismillah dalam surah Al-Fatihah merupakan ayat pertama basmalah. Tetapi selain daripada surah Al-Fatihah, bismillah itu tidak termasuk dalam ayat, dan kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam semaya kita, sekiranya ianya di awal surah. Kecuali surah Bara'atun minallah. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman selepas daripada kita membaca basmalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mengasihani. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jua yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma ni membawa makna man. Ma di sini membawa makna man. Siapa sahaja, ma fis samawati, siapa yang berada di langit dan siapa yang berada di bumi, termasuk kesemuanya. Semuanya tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih termasuklah yang namanya malaikat, yang namanya manusia, yang namanya binatang, makhluk-makhluk ni. Sebab tu dibawa dengan perkataan ma. Ma ni apa-apa. Ma ni termasuk tidak orang. Ma tidak orang. Makhluk-makhluk selain daripada orang yang kita panggil manusia, kita panggil jin, malaikat. Lepas tu batu, pokok, kayu, semua, air, awal, langit, apa semua ni dia panggil ma. Semua makhluk yang berada di 7 petala langit, 7 petala bumi, itu kita kata 7 petala. Dan kita tahu dah perkataan as-samawat ini, ada ulama kata tidak boleh dihitung. Tidak boleh dihitung walaupun disebut 7. 7 tu menandakan banyak, melebihi daripada 7 lagi, menunjukkan bahawa tidak boleh dibilang. Lapisan bumi, lapisan langit. Lahul mulku wa lahul hamd. Baginya kerajaan, bagi Allah SWT ni, semua yang ada ni kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT lah yang mempunyai kerajaan, kerajaan di langitnya, kerajaan di buminya, semua ni milik Allah Ta'ala. Yang kita baca Maliki Yaumiddin,
Maliki yaumiddin. Engkaulah raja, raja pada hari pembalasan. Maka Allah SWT lah raja pada hari itu. Maliki yaumiddin. Kerana apa kita panggil Malik? Kerana Allah SWT ni dia ada al-mulk, dia ada kerajaan. Kalau orang tak ada pegang negeri negara, tak panggil raja. Dia tak ada negeri. Kita panggil dulu cerita apa ni, cerita Piramli buat apa ni, negeri apa, Pasir Berdengung. Pasir Berdengung ada juga dia negeri dia, Pasir Berdengung. Tak ada arah, tak ada negeri dah, duduk situ. Kenapa boleh lagi nama raja? Sebab ada lagi kawasan dia negeri Pasir Berdengung, kawasan pada Pasir Berdengung. Jadi nak jadi seorang raja agung mesti ada kawasan takluk. Malaysia ada kawasan, Kelantan kecil lagi. Setiap negeri ada kawasan-kawasan. Tu dia panggil raja. Kita tak boleh tanpa panggil raja. Cuma dia mau latih pada hari kita menikah tu raja sehari. Lepas tu malam basuh puyuk. Geru kita dengan bini. Geru. Dia mau tanya, siap dah kau? Tak siap lagi jangan masuk bilik. Basuh dulu, patak puyuk. Ada kan? Lah ni tak dah. Lah ni semua catering buat di dewan. Bayar 10,000 beres semua. Kita dulu kena basuh puyuk kan? Haji-haji semua. Baik. Kerajaan ini kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah baik di langitnya, baik di bumi. Dan kita balik semula kepada tasbih tadi. Tasbih di antara perkataan yang yang digalakkan oleh Allah Taala supaya makhluk ni sentiasa tasbih Allah. Tasbih pada Allah. Kita lihat binatang-binatang berkumak kami, bunyi suara yang kita tidak memahami apa percakapan mereka, tapi pastinya setiap makhluk-makhluk ini mereka ketasbih pada Allah SWT. Ini dalil dia, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tuan-tuan semua, di antara amalan-amalan yang tidak ditinggalkan sehinggalah berada dalam negeri akhirat, iaitu dalam syurga Allah Ta'ala, bagi orang beriman ini, dia akan bertasbih pada Allah walaupun dia dalam syurga dah. Itu dia panggil jadi rutin dia. Jadi tuan-tuan semua, kita duduk atas muka dunia ni banyak ke tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ada lagi tasbih yang Allah Ta'ala suka, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni baca, selalu baca. Kalau boleh kita buat amalan 100 ke. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Tak payah nak baca banyak pun tak apa kalau dah malas. Kalau rajin bagus. Paling kurang kita baca 4 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Nabi tanya isteri, kamu duduk di sini sejak aku keluar tadi nak pergi semaya subuh sehinggalah aku balik ni, waktu duha ni kamu duduk atas tikar semaya ni, duduk zikir ni. Kok tak di lagi kau? Tak bangun, tak berehat kau? Tak masuk dapur kau? Tak menyanggeng kedok ya Rasulullah? Kok tak di lagi? Maka Rasulullah kata, kalau nak banding dengan apa yang kamu duduk ucap, yang aku nak ajar kamu ni, kamu sebut 4 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maka ini lebih baik, pahala besar pahala. Ini sebab apa dia ada kata tasbih. Tasbih ni maha tasbih ni. Maka Allah Ta'ala memulakan dengan perkataan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya lah kerajaan dan baginya alhamdu, segala puji. Bangun pagi tu puji Allah. Bangun pagi-pagi dah tak ingat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan tak ingat doa, tak ingat nak baca lorak. Okay, sebab itulah kita ni kalau boleh berpagi-pagi bangun pagi,
Bangun pagi tu kalau boleh, hak yang sebaik-baiknya, bangun pagi baca doa, baca Quran. Bangun pagi baca doa, baca Quran. Baca doa dulu, lepas tu baca Quran. Baca Quran hak Nabi tak tinggal. So muka surat berapa? 70. Muka surat 75. Surah Ali Imran ayat yang ke 190. Muka surat 75. Tuan-tuan amal lah yang ni. Amal. Bangun pagi-pagi, selepas daripada kita baca doa, pergi ambil ismayah. Pergi ambil ismayah, baca Quran dengan ada ismayah ni, pahala dia banyak. Berbanding dengan tak ada ismayah. Kalau tak ada ismayah, satu huruf satu. Ada ismayah, satu huruf 10. Kalau kita buat ismayah berqiyam, satu huruf 100. Kalau kita bawa dalam ismayah duduk, satu huruf 50. Jadi kita nak mana pilih lah. Dengan kita ada berwuduk tadi, buat apa-apa dalam berwuduk ada keberkatan. Maka bangun pagi-pagi tuan-tuan semua baca ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kalau kita memerhati makna-makna ni dalam surah ni surah Al-Imran muka surat 75 bermula ayat 190 sehingga ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada orang buat semaya dengan hak ni, boleh juga. Tetapi Nabi ni bila bangun daripada tidur, Nabi baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka Nabi baca dulu surah ni 190 sehingga 200. Surah apa? Surah Al-Imran. Ini kalau boleh jadikan rutin kita. Sebab apa hamba kata begitu? Supaya kita ni ikut sebiji pagi-pagi, berpagi-pagi sebagaimana Nabi berpagi-pagi. Nabi berpagi-pagi membaca doa dulu, alhamdulillah. Jadi kerana Allah Ta'ala berfirman walahul hamdu, baginya Allah itu segala puji. Jadi mana puji kita kepada Allah Ta'ala? Berpagi-pagi lagi Allah Ta'ala nak kepada pujian kita. Allah Ta'ala buat kita, Allah SWT bagi makan kepada kita, bagi nikmat-nikmat. Mana ucap terima kasih puji kita kepada Allah? Jadi pagi-pagi tu alhamdulillah dah kita. Ajar diri kita supaya kita ni saki-baki umur kita ni, orang panggil umur-umur yang orang panggil di hujung-hujung hayat kita. Kita kena orang panggil tukar dah channel kita ni. Kita tak boleh dah duduk channel sama. Kita kena tukar channel. Banyakkah kita taubat, banyakkah kita mengaji, banyakkah kita zikir, banyakkah kita tasbih. Jadi perkataan tasbih ni di antara zikir-zikir yang top, zikir-zikir yang tinggi pahalanya, yang dituntut oleh Allah Ta'ala supaya kita tasbih. Tasbih banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa, dan dia Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia tu dia Allah. Dia tu dia Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia itu Allah. Sebab itulah bila orang berzikir dengar Yahu, jangan kita kata tak ada pahala. Jangan kita kata tak ada pahala. Jangan kita kata tidak ada manfaat. Yahu tu bukan yahoo.com.my. Demon ni metap kata bahasa Inggeris Yahoo, orang dok ambil tak nama boboh Yahoo, program yahoo.com. Yahoo.com tu email. Bukan Yahoo tu. Kebetulan nak sama, nak lagu mana, nak kata apa, tapi kita ni ya tu maknanya ya tu harfun nida.
Hu tu asal dia huwa. Huwa tu makna dia. Dia siapa? Allah. Sebagaimana bila birabah ahad gapo? Ahad tu Allahu ahad. Dia mari dengan khabar mubtada mahdzuf. Khabar yang tidak ada mubtada, predikat yang tidak ada subjek. Kalau bahasa Melayu, predikat yang tidak ada subjek, tetapi subjeknya ada. Subjeknya ditakdirkan bila awak mari ada Allahu ahad. Sama juga yahu, wahai dia. Dia tu apa? Huwa Allah. Sebagaimana ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia Allah itu tunggal, esa, satu. Jadi kalau kita zikir yahu bukan nak main-main ni. Bila kita memahami makna hu tak ada dalam kata Quran, maka bila kita baca hu tu huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, boleh pahala. Apa yang jadi masalah? Ada pihak-pihak yang kata zikir yahu ni tidak ada manfaat. Allah saja tidak ada manfaat. Allah saja tidak ada manfaat. Mana boleh Allah saja tidak ada manfaat? Sebab Allah tu nama Allah, nama Tuhan kita. Nama bagi zat. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah itu ala kulli syai'in, di atas setiap sesuatu. Setiap sesuatu. Syai'in ni tidak ada alif lam. Ini yang nak sebut. Syai'in ni tidak ada alif lam. Syai', kalau Allah SWT sebut wa huwa ala kulli syai'i qadirun, kalau ada alif lam tu tak boleh masuk tanwin. Tu kaedah nahwu lah, kaedah grammar bahasa Arab. Wa huwa ala kulli syai'i qadir, kalau Allah Ta'ala sebut lagu tu membawa makna dan dia Allah itu di atas setiap sesuatu tertentu dia berkuasa. Tapi kalau tidak tertentu bermakna dia tak kuasa kalau ada alif lam. Sebab itulah Allah SWT wak mari tu kenapa tidak ada alif lam. Kalau kajian kita orang mengaji nahwu saraf, kerana syai'in ini isim nakirah. Isim nakirah ni hamba tak payah sebut ni. Tak payah sebut lagi, tak kena sebut semua sekali, kokoh lah. Syai' ni isim nakirah. Isim nakirah ni maknanya nama yang umum, apa-apa saja. Syai' ini mana apa-apa saja. Tetapi kalau ada syai' alif lam, maka sesuatu itu yang tertentu. Contoh, ra'aitu sayyarah, saya melihat kereta, ada alif lam. Maknanya kita tentu dah, tu kereta mungkin kereta raja, mungkin kereta menteri besar, mungkin kereta ayah kita tengok kereta tadi. Kereta tertentu yang khusus dia panggil ma'rifah. Bila ada alif lam, dia panggil alif lam ma'rifah. Di sini perkataan syai' ini dia panggil nakirah. Nakirah ni umum, mana-mana. Maknanya apa kita nak terjemah? Dan dia Allah itu di atas setiap sesuatu. Sesuatu. Apa nama sesuatu? Qadirun, Allah berkuasa. Tu dia. Tak kira lah sesuatu tu hak lama dah kau, hak baru kau, hak kecil kau, hak besar kau, di mana sahaja sesuatu itu Allah Ta'ala mampu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah kata kun jadi saja, fayakunu. Bagi Allah Ta'ala tidak mustahil apa-apa pun. Tidak mustahil. Tidak, jangan kata pelik. Bila khijab Allah, jangan kata pelik. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala, sebab Allah tu qadirun ala kulli syai'in. Tapi hebatnya Quran, comelnya Quran, Allah SWT sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asal dia qadirun ala kulli syai'. Itu susunan dia tu. Comelnya Allah Ta'ala qadir. Baik. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min
wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kamu. Dia Allah. Huwa Allah. Allazi, yang, dialah Allah yang, dialah Allah Tuhan yang khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Kamu khabar ke tak? Allah Ta'ala buat kamu. Kita ni khabar ke tak? Khabar. Sedar tak kita ni? Sedar. Ingat ke tidak Allah buat kita? Ingat. Masa ingat, ingat. Masa tak ingat, tak ingat. Kena ingat selalu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menghimpunkan percantuman antara benih lelaki, benih perempuan kita ni. Kejadian Allah Ta'ala buat kita ni. Fi batni ummihi, kita duduk dalam perut mak kita ni. 40 yawman nutfah, dalam keadaan cecair 40 hari. 40 hari Allah Ta'ala perai. 40 hari. Syak masuk 40 hari. Bila dia bercantum antara sperma dengan ovum tu, bercantum tu, start situ cantuman berlaku tu 40 hari. Kira tepat 40 hari. Hebatnya Allah Ta'ala. 40 yawman nutfah. Kemudian Allah Ta'ala perai lagi kita. Kita tak sedar kejadian kita. Duduk dalam perut ibu, dalam keadaan kita ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba dicantum sperma dengan ovum tadi. Baca ovum ke ovum ke. Benih lelaki, benih puan tu duduk dalam perut ibu 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. 40 hari kedua seketul darah. Sebab tu dah bila cukup ada orang gugur, ada orang gugur. Berapa hari? Dia kata kita ni gugur 2 bulan. 2 bulan tu tengok lagu mana? Tibik darah teka. Ayolah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Lepas pada 80 hari masuk hari ke 81 sehinggalah 120 hari, maka Allah Ta'ala buat seketul daging. Seketul daging. Nampak seketul daging. Jadi cukup 120 hari. Bermakna berapa? 4 bulan. 4 bulan tu thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Maka ketika anak kita ataupun kita dulu duduk dalam perut ibu cukup 4 bulan, Allah Ta'ala suruh malaikat ni bawa cium ruh. Allah Ta'ala masukkan ruh. Sebab tu body budak tu bergerak dah. Bergerak cukup 4 bulan. Maknanya 120 hari. Kita pergi scan tengok bergerak dah anak ni. Ketah bergerak. Sebab ada ruh. Maka kita kena sedar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, tetapi faminkum kafirun wa minkum mu'min, ada di kalangan kamu jadi kafir dan ada di kalangan kamu jadi mukmin. Allahu akbar. Maka tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut ni, ada orang manusia aku buat bila bang akhir apa ni bang atas muka dunia aku bagi nikmat dan sebagainya, beriman. Ada yang aku bagi nikmat dan makan, minum, udara, oksigen dan sebagainya, kekayaan aku bagi, tengok kafir, kufur dia, lawai tokek. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Maka tuan-tuan semua, kita nak kena ingat, kita nak kena ingat bahawasanya ending kesudahan kita ni penting. Ending maknanya kesudahan, kematian ni penting. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada hadis yang baca tadi, ada sambungan hadis tu. Sambungan hadis tu, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira',
fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Maka sesungguhnya seseorang kamu, sesungguhnya dia melakukan amal ahli syurga, sehingga diibaratkan jarak antaranya dengan syurga itu satu hasta lagi dah nak masuk syurga. Kerana dia buat kerja ahli syurga, baik, taat, patuh, beriman. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka Allah SWT tiba-tibanya fayasbiqu alaihi alkitab, tertulis kepadanya itu alkitab, fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia melakukan kerja ahli neraka. Maka makna takdir lah tadi, takdirnya takdir mati. Bila dia mati tadi, takdirnya dia mati. Ketika dia mati tadi, dia buat kerja ahli neraka, maknanya buat dosa lah. Dia buat dosa, tengah buat dosa dia mati, maka katanya Nabi fayadkhuluha, dia akan masuk neraka. Tu kita takut tu. Jadi manusia ni dikira di hujung hayat dia tu. Dan katanya Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Seseorang itu melakukan kerja ahli neraka, diibaratkan nak masuk neraka tak ada satu hasta dah. Nak masuk neraka dah dia ni, dekat dah dengan neraka. Tiba-tiba dia buat kerja ahli syurga. Maka dia mati dalam keadaan buat kerja ahli syurga. Apa dia? Soleh. Amal soleh, ibadah. Maka bila dia mati tadi dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala, maka matinya masuk syurga. Ibarat kata tadi, dia buat kerja ahli neraka tadi, satu hasta dah nak masuk neraka, tetapi tak jadi. Orang panggil tak jadi, dah masuk neraka. Kenapa? Kerana dikira husnul khatimah dia tukar, swing, tukar. Dia buat amalan ahli syurga, dia taubat pada Allah SWT dan sebagainya, maka ia mati dalam keadaan diredai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Dan tuan-tuan semua, maka di sini juga dipecahkan manusia ni, dipecahkan kepada 4. Ada manusia syakhsun kutiba sa'idan fil azal. Ada orang ni, dia ni dituliskan dia ni orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Berbahagia, dia menzahirkan mukmin dan dia mati di atas mukmin. Dia beriman dan dia mati di atas iman. Jadi alhamdulillah, kita ni orang beriman, tapi belum tentu lagi mati beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kita minta doa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan beriman, insya-Allah. Amin ya Rabb. Kerana tuan-tuan semua, kita tak boleh nak pasti di hujung akhir hayat kita. Sebab itulah kita kena banyak ke doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu salah satu doa. Ada lagi, Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada lagi doa antara doa kita boleh baca supaya kita doa pada Allah Ta'ala, kerana doa ini boleh menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh ubah qada qada Allah SWT. Dengan doa tadi Allah nak tengok mu doa ke tidak. Mu doa aku nak makbul, mu tak doa aku tak bagi dah, mu tak doa. Jadi kita kena banyak ke doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, sudahilah umur kami dengan sebaik-baik kesudahan, matilah kami dengan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kamu matikan kami, jangan kamu sudahilah umur kami dengan seburuk-buruk kematian. Ini di antara doa kita kena baca semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan beriman. Dan ada lagi manusia yang kedua, syakhsun kutiba syaqiyan fil azal fa ya'ishu kafiran wa yamutu kadzalik.
Ada manusia yang dia ni dilahirkan dalam keadaan azalinya, Allah Ta'ala tentukan dia lahir ni dalam keadaan kafir. Tetapi dia mati juga dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dia kafir, dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa kau mati kafir? Dan ada lagi manusia wa syakhsun ya'ishu mu'minan wa yukhtamu lahu bil kufr. Dan ada manusia yang mana dia ni hidup dengan mukmin, orang beriman, tapi ujung kematian dia panggil dimatikan dia dalam keadaan kafir. Mula-mula beriman, lepas tu dia murtad, jadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada lagi hak ni hak kebiasaan. Beriman, dilahirkan beriman, duduk dalam beriman, mati beriman. Satu lagi kafir, lepas tu dia masuk Islam, beriman. Ada yang kafir, mati pun kafir. Yang kita tak naknya dilahirkan dalam keadaan mukmin dan mati dalam keadaan kafir. Ini kita tak nak, kita minta jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lepas tu dia beriman. Ada yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, lepas tu dia mukmin mati. Ada yang dilahirkan dalam keadaan kafir dan mati kafir. 3, jadi 4 semua lah. Jadi kita nak mana tu? Kita nak nombor 1, iaitu dilahirkan dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, insya-Allah. Maka Allah SWT menyebut di dalam ayat ini, ayat yang kedua, manusia ni tak boleh nak tipu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut faminkum kafirun wa minkum mu'min. Bila Allah Ta'ala buat manusia, Allah kata di kalangan manusia ni pecah 2. Ada kafir, ada mukmin. Sebab itu Allah Ta'ala sedia 2 tempat. Sebab ada 2 ni, apa dia? Syurga, neraka. Syurga, neraka. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan bermula Allah itu bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan wahai manusia. Basirun, Allah SWT sentiasa melihat. Sentiasa melihat. Jadi tuan-tuan semua, kita nak kena ingat, Allah Ta'ala peringatkan kita bahawasanya setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atas muka dunia ini, semuanya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sesuatu dan berkuasa di atas setiap sesuatu. Dan kita nak kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan kita, walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu di dalam rahim ibu-ibu kamu sebagaimana rupa paras bentuk yang Allah Ta'ala kehendaki. Kaifa yasha. Allah Ta'ala nak lagu mana? Mu Melayu, mu orang putih, mu orang negro, mu negro, mu Cina, mu India. Tubik tak serupa. Hak tu Allah Ta'ala buat dah kita. Mu Arab, mu Turki, tengok. Mu Eropah, kita tengok. Kulit-kulit Allah Ta'ala buat cerah tak cerah. Body panjang pendek. Kadang-kadang orang ni dia tak reda dengan kejadian Allah Ta'ala buat dia. Ada orang tu kita tengok, dia rela tebuk hidung dia. Dia berubah atas ni. Ada yang parah ni, batang hidung dia parah. Dia parah ni nak jadi korok. Kita tengok orang putih buat. Dia parah ni, tulai hidung dia parah. Dia nak jadi atu. Tuan-tuan tengok, dia nak jadi atu. Dia kerak telinga dia ni. Ni, telinga ni dia kerak. Lepas tu hidung ni dia parah. Batang hidung ni dia parah ni. Gelonggong ni. Dia suka lah gitu. Lepas tu dia tajam ke gigi-gigi dia. Dia panjangkan kuku-kuku dia. Dia nak jadi atu. Ada ke nak jadi atu? Pelik sungguh. Hidung ni tu Allah Ta'ala buat molek dah. Hujan tak masuk ni hidung kita ni air.
Tapi dia parah. Bila ujian dia kalah selalu. Bu naik motor, bu air terik masuk leader. Weh, Masya Allah, pelik kita tengok, pelik. Dia nak gapo sebenarnya? Dia nak gapo dia? Dia tidak ada orang panggil hala tuju kehidupan. Dia nak gapo semua sebenarnya. Kita ni, kita duduk atas muka dunia orang beriman ni, kita ada guide. Kita ada batasan kita. Kita dipandu oleh Islam. Islam memandu kita. Sebagaimana Nabi ajar kita, Nabi hantar Quran, Nabi terjemah baca Quran kepada kita, dan Nabi pandu kita, kita kena ikut Nabi. Supaya apa? Supaya ikut jalan-jalan Nabi. Nak pergi ke mana? Nak pergi syurga Allah. Tapi kalau tak ikut jalan-jalan Islam ni yang dibawa oleh Nabi ni, maka kita melenceng, tak tahu nak gapo dia sebenarnya. Kita nak pergi kepada penghujung syurga Allah SWT. Maka kita kena orang panggil hidup dengan cara, dia panggil hidup indahnya bersyariat. Indahnya bersyariat. Seronok biar ada perasaan, seronok semaya, seronok zikir, seronok belajar, seronok mari masjid, seronok. Itu seronok. Tak apa tu. Kenapa? Kerana kita memilih wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan ingat, segala semua yang kita buat ini Allah Ta'ala melihat. Tuan-tuan semua, ada hadis yang Nabi SAW sebut, kita ni alhamdulillah Allah Ta'ala lahirkan kita dalam keadaan sudah Islam. Mak kita Islam, ayah kita Islam, keluarga kita Islam, alhamdulillah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Atau kama qala Rasulullah kata, manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bergantung kepada ibu bapa lah nak mendidik anak tu, sama ada nak jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Masya Allah. Maka kita ni alhamdulillah, kita walaupun kadang-kadang ibu ayah kita ni orang biasa-biasa saja, kadang-kadang dianya tak mengaji pun, orang susah dan sebagainya, nak atas kita mengaji dan sebagainya, tidak mampu. Maka inilah masanya kita nak buat perubahan. Kita dah ada kesedaran, kita dah ada maklumat, maka kita bina dah sebelum daripada kita meninggal ni, kita bina anak-anak kita, keturunan kita, insya-Allah, termasuklah diri kita ni, supaya kita ni termasuk dalam kategori yang disebut oleh Allah SWT, yang Allah Ta'ala perakui, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Kita nak di mana? Wa minkum mu'min. Mereka tu aku i'tiraf bahawasanya mereka tu beriman pada Allah dan Rasul dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan semua, hamba rasa sekadar tu dululah untuk pagi ni. Kita belajar 2 ayat tadabbur, 2 ayat, dan insya-Allah esok kita akan masuk ayat yang ketiga dan seterusnya lah, insya-Allah. Jadi yang berasa cukup sekadar tu, dan hamba ucap terima kasih semua yang hadir pada pagi ni. Semoga kehadiran kita ni, hadir kita ni, dengan hadir kita ni, biarlah kita ni merasai diri kita ni ke arah lebih baik daripada semalam. Lebih baik, takwa kita lebih meningkat daripada kemarin, daripada semalam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.